ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib bil isyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu kita pada malam yang berbahagia ini bagi menyambung pengajian kita pada minggu yang lalu. Sebelum kita mula tuan-tuan, saya terlupa minggu lepas Kak Syikin ada pesan, dia suruh ingatkan berkenaan dengan SOP, kan? Boleh ke mic? Bismillah. Guna mic ke tak payah guna mic? Guna mic ya, okey lah. Minggu lepas Kak Syikin ada pesan, dia minta untuk ingatkan berkenaan dengan SOP kita, kan? Kita di dalam fatrah, di dalam tempoh berjuang lagi ni kan tuan-tuan, belum habis perjuangan kita lagi melawan musuh yang tak nampak. Dia sebenarnya ke musuh tu tuan-tuan, tak apalah tu. Okey. Jadi kita kena ikut tuan-tuan SOP yang telah ditetapkan, jaga penjarakan, kan, pakai mask dan seterusnya lah, tulis nama dan sebagainya. Moga-moga tuan-tuan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sebut sebelum ni, saya rasa kita ni tuan-tuan berkenaan dengan COVID ni kan. Sekejap saya minum dulu tuan-tuan ya. Haus lah tokak lah. Berkenaan dengan COVID ni tuan-tuan, kan, bila kita perhatikan, kita tengok, akhirnya tuan-tuan kita kata apa? Semua yang berlaku, sakit, tidak, positif COVID ataupun tidak, akhir sekali kita akan kata apa? Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Bila kita tengok ada orang yang kadang-kadang bila tanya macam mana dapat, dia sendiri pun tak tahu macam mana dia dapat. Bila Kementerian Kesihatan trace, Kementerian Kesihatan pun tak tahu macam mana dia boleh dapat. Ada orang pula yang dia duduk bersama dengan orang yang positif. Saya ada sahabat yang bekerja di hospital Kuala Pilah, dia cerita ada satu kes, seorang pakcik, seorang lelaki yang dia didapati positif. Bila trace siapa yang bersama dengan dia, maka didapati ada seorang ahli jemaah masjid yang terkena positif, dapat jangkitan. Dia dapat ketika mana? Ketika datang di masjid sembahyang berjemaah. Tapi tuan-tuan, yang ajaibnya apa dia? Ahli keluarga dia yang dia duduk bersama, makan bersama, tinggal sebumbung, tak ada seorang pun yang positif, kan? Oleh itu kita kata apa? Semua tu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adakah dengan bermakna kita kata itu dengan izin, dengan kehendak Allah, kita tak payah jaga SOP? Tidak. Sebab apa? Kita diberi pilihan, kita diberi ikhtiar untuk memilih, untuk berhati-hati menyelamatkan diri. Apa yang kita boleh buat apa? Kita usaha itu je lah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga Allah lindung. Kalau Allah kata dapatlah, kita nak buat macam mana? Kan? Cuma apa yang kita boleh buat,
kita berdoa supaya Allah menjauhkan penyakit ini sejauh-jauhnya daripada kita, menamatkan tempoh kesukaran yang dihadapi oleh dunia, bukan sahaja Malaysia tapi dunia, dengan segera supaya kita boleh hidup dalam keadaan yang aman. Dan wabak ni pun tuan-tuan adalah perkara yang Nabi SAW dah bagi tahu awal dah. Nabi dah pesan, Nabi ngabarkan apa? Antara tanda berlakunya kiamat akan munculnya pelbagai penyakit yang tak pernah ada. Banyak penyakit-penyakit yang ganjil yang akan wujud ketika mana sebelum berlakunya kiamat. Perkara itu telah dikhabarkan oleh Nabi SAW dan kita nak tak nak kita kena hadapinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada segala wabak, bencana, bala penyakit dengan berkat majlis kita pada malam ini. Amin. Baik. Okey tuan-tuan, kita sambung balik pengajian kita pada minggu yang lalu. Kita dah bincang berkenaan dengan rukun sembahyang, betul? Kan rukun solat kita dah cerita secara ringkas sebab kita tak mampu untuk cerita secara mendalam. Mungkin tuan-tuan kata, alah ustaz ni benda simple dia cerita saya dah tahu dah ustaz, kan? Tapi memandangkan kesuntukan masa dan perbincangan kita adalah perbincangan yang asas, jadi kita tak masuk secara detail dalam setiap perbahasan. Jadi oleh disebabkan itu, tuan-tuan bila habis kitab ini janganlah berhenti untuk pengajian ini sahaja. Maksudnya apa? Dalam bidang fiqh itu kena teruskan belajar. Ini hanyalah asas dan ada banyak benda yang kita tak sempat nak sebutkan memandangkan kesuntukan masa. Jadi lepas ni kena teruskan belajar, dalami lagi, pelajari lagi setiap perbincangan di dalam fiqh tersebut. Okey. Kita dah cerita berkenaan dengan rukun-rukun sembahyang yang 17 dan kita dah cerita khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Dan kita dah sebut juga satu persatu secara ringkas. Dan kita sampai kepada rukun yang ke-17 kan. Minggu lepas tak sampai nak habis. Dah pukul 10.40 kan. Betul kan? Okey, kita habiskan sikit 17. Kemudian kita masuk bab solat berjemaah dan semoga sampai kepada bab jenazah. Saya kalau boleh malam ni saya nak habiskan bab jenazah ni tapi tak tahulah sampai ke tak kan. Supaya minggu depan kita boleh masuk zakat. Lepas tu kita masuk bab muamalat sebelum kita mengkhatamkan pengajian ini. Moga-moga sampailah kan. Okey. Jadi rukun yang ke-17 itu apa dia? Melakukan semua rukun itu dengan tertib yang telah disebutkan. Jadi rukun ke-17 apa dia? Tertib. Tertib ni maksud apa? Lepas kemudian pertama sekali angkat takbiratul ihram, kemudian baca surah Al-Fatihah, baca surah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Jadi tak boleh sebelum rukuk kita sujud dulu, kan? Ustaz kata rukun 17, saya nak buat yang lain lah pula lah. Saya nak dahulukan sujud sebelum rukuk. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Rukun yang ke-17 itu adalah rukun tertib. Maksud tertib apa? Kena ikut susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekiranya ia sengaja dilanggar seperti melakukan sujud sebelum rukuk, maka batal sembahyang dia. Macam tadi kan, dia kata tak apa Ustaz, saya nak test lah. Boleh tak? Maka solat dia akan jadi batal. Sekiranya tidak sengaja, maka rukun tersebut hendaklah diulang berdasarkan tertib yang betul, kecuali jika dia telah berada pada rukun yang sama seperti yang ditinggalkan tadi atau rukun yang setelahnya. Okey. Kalau tak sengaja, tadi tu sengaja dia sembahyang, sebelum nak rukuk tu dia sujud dulu, maka pada ketika itu batal sembahyang dia. Tapi kalau dia tidak sengaja, maka dia kena ulang. Ulang macam mana? Contoh, dia dah sembahyang, dah baca surah Al-Fatihah, dah baca surah, kemudian sepatutnya dia rukuk tapi dia terlupa, kan? Dah apa kono termakan somut ke tengah hari tu, terlupa dah nak rukuk, dia terus sujud. Bila dia nak sujud, dia teringat, dia belum rukuk lagi ni. Apa dia kena buat? Dia kena bangun, rukuk balik, kemudian baru sujud. Okey. Jelas? Itu kalau tidak sengaja.
Jika dia telah berada pada rukun yang sama seperti yang ditinggalkan tadi atau rukun yang setelahnya, maka rakaat yang ada tertinggal rukun tersebut jadi sempurna dengannya, dan apa yang dilakukan di antara rukun yang tertinggal sehingga ia dilakukan tidak dikira. Okey, saya mudahkanlah bahasa dia. Tadi kalau dalam rakaat yang sama, macam mana pula keadaan dia bila kita tertinggal rukuk misalnya, kita terus sujud. Lepas tu kita pun sujud, kita duduk antara dua sujud semula, kemudian kita pun bangun rakaat yang kedua. Bila time rakaat yang kedua, bila kita dah baca Al-Fatihah, dah habis baca surah, bila nak rukuk tu baru kita teringat, rakaat pertama tadi lupa dah nak rukuk. Maka pada ketika itu apa yang dia kena buat? Pada ketika itu dia rukuk macam biasa, teruskan sembahyang macam biasa, cuma rakaat yang pertama tadi terbatal. Maksudnya dia tidak dikira. Maknanya dia kena tambah lagi satu rakaat. Contoh dia sembahyang Zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama terlupa rukuk. Ingat time rakaat yang kedua, maka rakaat bila dah habis 4 rakaat nanti tambah lagi satu rakaat, gantikan rakaat yang pertama tadi yang terlupa nak rukuk tadi. Faham ya? Kalau tak faham tuan-tuan tanya je. Tuan-tuan macam berkorut recording. Boleh tak faham ya? Lepas tu kena sujud sahwi. Kena buat juga. Sebab apa? Sebab dia dah ikhtalla, dia dah rosakkan rukun. Bila dah rosakkan rukun, maka dia kena sujud sahwi. Tapi sebelum sujud sahwi, dia kena buat dulu rukun tersebut. Tak boleh tinggal kerana dia adalah rukun. Okey, boleh tu ya? Boleh tak boleh tuan-tuan? Sonyap ya. Risau je saya kan. Okey, kita masuk untuk hukum solat berjamaah pula. Itu secara ringkas lah tuan-tuan. Kalau kita buka dalam kitab fiqh berkenaan sembahyang, itu sangat panjang. Fiqh ni tuan-tuan, rukun solat ni je biasanya kita bincang sebulan, kan? Cuma sebabkan kita daurah, kita pengajian, maka kita ringkaskan jadi satu malam. Itu bukan satu malam lah, 1 jam setengah ya kan. Jadi untuk mendalami, untuk masuk lagi dalam perbincangannya, maka tuan-tuan kena buka kitab yang lebih besar. Dan saya juga ada buat, saya pernah sebut kepada yang hadir di pengajian di Seremban Jaya dulu, saya ada buat kertas kerja berkenaan sifat solat Nabi. Dan saya bentang di program Jabatan Mufti. Ada 2 program, satu di mana ya? Di Jelobu ke dah lupa dah. Satu di KLIA. Kertas kerja tersebut saya ada masukkan rukun, saya ada masukkan sifat-sifat solat Nabi. Apa maksud dia? Macam mana tata cara Nabi SAW solat, tapi berdasarkan kepada mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebab apa? Sembahyang orang Syafi'i, sembahyang orang Hanafi, sembahyang orang mazhab Maliki sama tak? Tak sama kan? Jadi mana satu yang sembahyang ikut Nabi ni bila kita kata sifat solat Nabi? Mana satu tuan-tuan? Kesemuanya adalah sifat solat Nabi. Cuma berbeza daripada sudut pemahaman, cara periwayatan, cara istidlal, itu sahaja. Cara mereka memahami dalil, itu sahaja. Tapi hakikatnya semuanya itu adalah daripada baginda SAW, sifat yang diajarkan oleh baginda SAW, dan mematuhi akan apa yang Nabi sebut dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kau macam mana kau tengok dan semayang, kata Nabi SAW. Maka semua itu, semua yang ulama sama ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, kesemuanya berdasarkan kepada dalil yang diriwayatkan oleh para sahabat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya semuanya daripada Nabi SAW, cuma ada sedikit perbezaan dan bukanlah perbezaan yang ketara. Jadi saya ada buat kertas kerja tersebut sifat solat Nabi, tapi berdasarkan pandangan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, dan saya sertakan setiap rukun dan tata cara solat itu dengan dalilnya berserta dengan takhrij. Penama takhrij ni tuan-tuan, hadis tu daripada mana datang saya ada sebut dalam kertas kerja tersebut. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan boleh bagi tahu saya bagi free ya tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, orang jual kertas kerja kan, saya tak jual tuan-tuan. Tak ada keuntungan yang lebih besar daripada ilmu tuan-tuan kan. Macam tu ustaz, malam ni tak payahlah bagi ustaz Saya tuan-tuan di Maghribi, kami diajar oleh guru kami untuk tidak mengambil walau sesin pun ketika mengajar. Guru kami ketika mengajar, walaupun daripada jauh,
Saya seorang nama dia Sayyid Abdul Munim bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau antara guru yang banyak memberi kesan dalam kehidupan saya. Beliau tuan-tuan, dia tinggal di Tangier, di kota Tonjah, dekat dengan Spain, Spanyol. Saya tinggal di Rabat, di pusat bandar Morocco. Jarak di antara Tangier dengan Rabat itu hampir 5 jam naik kereta api. Beliau boleh datang setiap minggu tanpa mengambil duit walau sesin pun. Bila saya bagi, saya kata ini bukan duit daripada saya, duit daripada kerajaan Malaysia. Itu pun dia tak nak. Dia kata aku takkan ambil duit ketika aku mengajar. Ini kehebatan para ulama tuan-tuan. Mereka tidak ingin mengambil walau sesin pun kerana mereka yakin ada ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma beliau pensyarah lah, gajinya 30,000. Itu yang dia tak heran sebenarnya. Kan macam ustaz-ustaz yang ada di Malaysia ni kebanyakannya sebagai penceramah bebas. Jadi bila penceramah bebas ni kita tak bolehlah nak expect dia ustaz datang jangan ambil duit, ustaz ikhlas kerana Allah ustaz. Sebab dia pun ada rumah, ada anak, nak makan dia. Jadi itu sumber pendapatan mereka. Okey. Macam mana boleh pergi situ tuan-tuan? Kota kerja tu. Kalau tuan-tuan nak, saya boleh bagi kepada tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak kita bincang satu persatu pun boleh. Tuan-tuan cubalah cari masa, saya datang. Kita bincang satu persatu bagaimana tata cara sifat solat baginda SAW yang sempurna. Bukan maksud solat kita tak sempurna hari ni, tak. Kita nak tengok satu persatu apa yang Nabi sebut, adakah bertepatan dengan apa yang mazhab Syafi'i ajar. Kita nak tengok satu persatu. Okey. Seterusnya, fasal hukum hakam salat berjamaah dan salat Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hukum salat berjamaah 5 waktu selain salat Jumaat. Ke atas lelaki merdeka yang tidak bermusafir telah baligh dan tiada apa-apa kezuran adalah fardu kifayah. Tuan-tuan nampak tak mana penghujung ayat itu? Dia nak cerita hukum. Tapi dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kadang-kadang bondo yang dia nak cerita sebenar tu ada ujung sekali macam ni. Dia nak cerita hukum, dia letak ujung sekali fardu kifayah hukumnya. Dia nak cerita hukum solat berjamaah. Apa hukum sembahyang jamaah ni? Jadi hukum sembahyang jemaah apa dia? Hukum dia adalah menurut pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, pandangan daripada Imam Nawawi rahimahullah, dia adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Idza qama bihil ba'du saqata 'anil bakin. Kalau ada salah seorang buat ataupun sekelompok manusia buat, maka yang lain dah tak wajib. Contoh, ada satu kampung ataupun suatu kawasan, contoh Sikamat, masjid Sikamat kan. Kalau tak ada seorang pun yang datang solat berjamaah di Masjid Sikamat, maka satu kawasan Sikamat ni berdosa. Tapi kalau ada sekumpulan 3 orang datang, Imam Bilal siap datang contoh datang semayang, maka sekampung tidak berdosa. Okey. Dan ada sebahagian pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini pandangan daripada Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Beliau kata hukum sembahyang berjamaah ni bukan fardu kifayah, tapi hanya sunat muakkad. Bila kita kata sunat muakkad, dia tak wajib. Kalau masjid kosong pun tak ada masalah, cuma dia sunat muakkad. Ini pandangan dalam menurut Imam Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Tapi pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, dia adalah merupakan fardu kifayah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin lam tuqamu fihimus salah aw lam tuqamu fihimul jamaah istahwadha alaihimus syaitan fa alaikum bil jamaah fa inna dhi'ba ya'kulul ghanamul qasiyah. Kata Nabi SAW, ma min thalathatin, tak adalah 3 orang yang berada di sesebuah kampung ataupun sesebuah kawasan, la tuqamu fihimul jamaah, yang tidak didirikan padanya sembahyang jemaah.
Maksudnya apa? 3 orang lelaki yang baligh mukallaf, dia tak sembahyang. Nabi kata apa? Illa istahwadha alaihimus syaitan. Melainkan setan akan buat kerja dia. Maksud dia apa? Setan akan menguasai kampung tersebut. Dan Nabi sebut lagi fa'alaikum bil jamaah, maka kalian hendaklah bersama dengan jamaah. Maksud dia apa? Seringkanlah diri, mulazamahkanlah diri untuk solat dengan jamaah. Sebab apa? Sebab kata Nabi SAW, sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang bersendirian, yang tidak dalam keadaan berkumpulan. Jadi dalam hadis ini ulama mengeluarkan hukum bagi sembahyang jemaah. Nabi tak sebut wajib, tak ada petunjuk yang menunjukkan dalam hadis ini Nabi mewajibkan solat berjamaah. Cuma Nabi sebut apa? Fa'alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian secara berjamaah. Bila kita kata fa'alaikum bil jamaah, ini adalah sirah itu dah dalam cerita sebenar tu. Tak apa, saya cerita sikit je lah ya. Bila kita sebut untuk kita mengeluarkan hukum, kita akan tengok hadis tersebut bagaimana penggunaan kalimah bahasa Arab. Bila penggunaan itu secara jelas, contoh dia aqimus solah, dirikanlah sembahyang, itu fi'il amar, fi'il suruhan yang jelas dalam Al-Quran. Bila ada suruhan, maka hukumnya adalah wajib. Jika tidak ada perkara yang merubah wajib itulah. Sebab ada dalam Al-Quran yang dia adalah wajib tapi dia tak wajib. Dah poding kepala kan. Tak apalah tu tuan-tuan itu nanti kita bincanglah secara mendalam. Cuma daripada dalil ini, ulama sebut bahawa hukum salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Bagi siapa? Ke atas lelaki merdeka yang tidak bermusafir. Lelaki yang merdeka, maksud dia apa? Kalau seorang hamba, itu tak wajib bagi dia sembahyang jemaah. Sebab apa? Sebab dia kena sibukkan diri dia berkhidmat kepada tuan dia. Tapi hari ni kita dah tak ada dah kan hamba. Janganlah ada pula kan kata, ustaz boleh tak kita kias orang yang hamba ni sebagai pekerja kilang ataupun pekerja office. Saya kena berkhidmat dengan bos. Ustaz tak boleh nak sembahyang jemaah. Boleh tak kita kiaskan macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Kita bukan hamba, kita ambil gaji. Melainkan kita berkhidmat dengan bos kita, tak ada ambil bayaran. Itu boleh jadi hamba. Tapi kita kerja, dapat gaji, kan? Maka tak boleh kita kiaskan dengan orang yang hamba dalam isu ini. Okey. Yang kedua, dia telah balik. Maksud dia apa? Kalau dekat kampung tu semua budak kecil yang belum balik, dan masjid tak ada orang datang sembahyang jemaah, berdosa tak kampung tu? Tak berdosa. Sebab apa? Semua budak belum balik. Dia mestilah orang yang balik. Ada 3 orang yang balik, maka pada ketika itu kalau tak sembahyang berjamaah di masjid, maka berdosa satu kampung. Dan tidak ada apa-apa keuzuran. Apa keuzuran ni tuan-tuan? Keuzuran untuk sembahyang jemaah apa dia? Antaranya drama pukul 7 pagi, 7 hari mencintaiku. Apalah tak datang sembahyang jemaah? Ustaz, hari ni episod akhir ustaz. Itu kehalangan dia tuan-tuan. Itu bukan halangan dia. Halangan dia yang pertama apa dia? Antaranya adalah sakit. Contoh kita hari ni, orang yang ada gejala kan, kerajaan tak benarkan untuk mereka masuk ke dalam masjid. Jadi itu antara keuzuran. Uzur dia apa? Dia sakit. Kalau dia datang, dia boleh buat mudarat kepada orang lain, maka dia tak payah datang. Kalau satu kampung sakit, tak dirikan sembahyang jemaah di masjid, maka tak berdosa kampung tu. Sebab apa? Semuanya sakit. Cuma kita tak bolehlah kita kiaskan hari ni ialah sesemua dengan batuk, itu dikira bergejala. Tapi andai kata kita tidak ada COVID, tak bolehlah kita kata apalah tak sembahyang jemaah haji semalam, saya batuk lah kita batuk kan, batuk tak sembahyang jemaah. Jadi itu bukan uzur. Uzur tu apa? Uzur sakit yang sampai tak larat nak datang masjid. Tapi kita tak boleh kata masa sekarang berbeza kerana kita ada COVID. Jadi COVID kerana tetap kalau ada batuk sesemua, ada gejala, maka tak payah datang. Saya cerita kalau tak ada ya. Kang konolak saya kan, MKN datang. Okey. Tanpa sebarang keuzuran. Uzur lain apa dia? Contoh dia hujan lebat.
hujan yang terlalu lebat ataupun ribut, maka pada ketika itu tak wajib untuk saat datang sembahyang berjemaah. Bahkan dalam fiqh kita ada perbincangan berkenaan dengan jamak ketika al-matar. Boleh jamak sembahyang ketika hujan yang terlalu lebat. Itu ada perbincangan dia. Kita tak bincang dalam ni. Kalau kita nak bincang, kita kena buka kitab yang lebih luas perbincangan dia. Jadi ada hukum yang boleh jamak ketika hujan yang terlalu lebat. Contoh dia lain apa? Terlalu sejuk. Contoh yang lain, ada hidangan makanan. Ada hidangan makanan. Maka itu antara keuzuran yang tak boleh, yang tak perlu untuk datang masjid. Yang boleh tak datang masjid. Oh ustaz, jam tu saya posan kat orang rumah, pukul 8 kau masak. Kau hidang dengan pukul 8, saya malah nak datang sembahyang isyak. Tak, maksud dia apa? Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Idza hadara al-asya wal isya fabda'u bil asya. Nabi SAW sebut dalam hadis, kalau datang asya, asya ni apa? Asya ni makan malam. Wal isya, dan waktu isyak, dua-dua datang sekali. Maka Nabi kata dahulukan apa? Dahulukan asya, dahulukan makan malam. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Sebab tak nak bila tengah sembahyang duduk fikir kari orang rumah masak. Jadi sebab itu Nabi suruh makan dulu siap-siap. Dah habis makan, kalau sompet baru datang. Kalau tak datang pun itu diberi keuzuran. Okey. Cuma tak boleh lah kita sengaja-sengaja makan memang set time maghrib kita set. Sebab apa? Sebab tak nak pergi sembahyang berjamaah. Tak. Kita perkara tersebut boleh berlaku macam mana? Kita ada tetamu datang waktu isyak. Contoh dia. Dan kita pun hidang makanan. Bilal pun azan. Maka pada ketika itu kita nak buat apa? Kita tinggalkan tetamu, kita pergi sembahyang masjid. Maka pada ketika itu diberi keuzuran. Maksud dia apa? Bolehlah dia untuk layan tetamu pada ketika itu. Samalah macam ada kenduri kendara, kan? Dia kena layan tetamu, tak sempat nak pergi berjamaah sembahyang di masjid. Berdosa tak dia kalau masjid senyap? Dia diberi keuzuran, maka dia tak berdosa. Orang lain yang tak ada keuzuran tak pergi, itu yang berdosa. Tapi dia tidak. Sebab apa? Dia ada uzur. Okey, jelas ya? Ada apa-apa nak tanya ke kat situ? Boleh ya? Begitu juga dengan wabak. Contoh dia apa? Kerajaan kata masjid ditutup daripada 29 Julai sampailah sekian-sekian. Contoh dia. Maka pada ketika itu nama dia uzur. Ustaz, berdosa tak saya tak pergi sembahyang jemaah? Tak berdosa. Sebab apa? Kita uzur, ada halangan. Okey. Maka hukum dia adalah fardu kifayah, kata pengarang. Hukum sembahyang berjamaah adalah fardu kifayah. Tapi ini bagi yang ke atas lelaki, kan disebut atas tu ke atas lelaki. Macam mana pula dengan perempuan? Perempuan solat berjamaah hukum dia adalah harus. Okey? Perempuan tak masuk dalam perbincangan kita. Hukum perempuan pergi sembahyang berjamaah adalah harus. Cuma yang afdal dia apa? Afdal dia sembahyang di rumah. Okey, ini saya cerita hukum dulu ya. Afdal bagi perempuan adalah sembahyang di rumah. Tapi boleh tak pergi masjid? Boleh. Bila apa? Bila selamat daripada fitnah. Tak ada fitnah. Maksud fitnah ni apa? Maksud dia bila kita datang ada laki duk intai ataupun laki duk ganggu-ganggu kita nak pergi sembahyang, contoh dia, maka itu fitnah. Ataupun bila kita datang sembahyang ada imam yang dekat dalam masjid, kita pun datang sembahyang. Kan boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia akan timbulkan fitnah. Okey, itu maksud dia fitnah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebut apa? Idza ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Aisyah kata, kalaulah Nabi nampak ma ahdatha lin-nisa'i, apa yang berlaku kepada wanita pada hari ini, pada ketika itu, pada ketika Sayyidina Aisyah sebut itu, dia kata kalau Nabi nampak apa yang berlaku kepada wanita pada hari ini, lamana'hunnal masjidah, nescaya Nabi akan larang wanita untuk pergi sembahyang di masjid. Selamat daripada fitnah, bolehlah wanita untuk datang ke masjid untuk solat
jemaah. Okey, itu daripada asas dia. Cuma ada perbincangan lain dia. Apa perbincangan lain dia? Hukum pergi ke masjid itu ya, bagi lelaki adalah fardu kifayah, bagi wanita adalah harus dan lebih baik di rumah. Tapi hukum menuntut ilmu itu apa dia? Wajib. Wanita yang tak mampu untuk mengajar sulamu taufiknya, tak boleh nak cerita tentang rukun sembahyang, maka pada ketika itu apa dia kena buat? Duduk je kat rumah, tak payah belajar? Tak. Maka pada ketika itu hukum berubah, jadi wajib kepada dia untuk datang ke masjid untuk belajar menuntut ilmu. Nampak tak bagaimana perubahan hukum tersebut? Begitu juga dengan lelaki, ya fardu kifayah. Tapi bila mana kita jahil, kita tidak belajar asas-asas agama, maka pada ketika itu hukum jadi wajib untuk kita datang masjid, sebab di masjid ada pengajian majlis ilmu yang mengajarkan hukum hakam. Okey, jelas ya? Itu berkenaan dengan hukum solat berjamaah. Dan perbincangan kita sekarang ini adalah salat berjamaah fardu, bukan berjamaah, bukan salat sunat. Sebab apa? Nabi SAW sebut fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Nabi SAW sebut salat yang paling afdal bagi seseorang itu adalah di rumah, kata Nabi SAW. Salat bagi seseorang itu yang paling baik adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sembahyang fardu. Jadi yang wajib dia adalah yang disebut fardu kifayah kat sini adalah sembahyang fardu, bukan sembahyang sunat. Sebab tu sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i kata sembahyang sunat itu lebih baik kita buat di rumah. Sebab apa? Kenapa lah secara berjamaah sembahyang sunat buat sorok-sorok? Sebab dia adalah sembahyang berjamaah ini adalah perkara yang wajib dan semua orang buat. Tuan-tuan datang maghrib tadi, ada tak tuan-tuan rasa macam handal pula aku hari ni kan datang sembahyang maghrib secara berjamaah. Kita nak rasa bangga dengan orang sebelah, ada tak? Tak, sebab dia pun datang sembahyang maghrib. Jadi tak timbul perasaan riak. Tapi sembahyang sunat berbeza. Sebab apa? Contoh ba'diyah isyak tadi. Berapa ramai yang pergi sembahyang, yang lepas bagi salam dia sembahyang sunat, dan berapa ramai yang terus keluar, betul tak? Jadi ada orang yang buat, ada orang yang tak buat. Bila orang yang buat, dia pun lepas bagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas baca doa semua, dia pun bangun Allahu Akbar, sembahyang sunat kan. Orang pun lalu nak keluar masjid, dia pun rasa dalam hati, apalah kau ni tak sembahyang. Tengok saya sembahyang ba'diyah barulah pahala lebih. Ada timbul perasaan bangga. Sebab dia perkara yang sunat, dia bukan perkara yang wajib. Jadi oleh kerana itu ulama galakkan untuk sembahyang sunat di rumah. Sebab dia ibadah yang zaidah, ibadah tambahan, bukan ibadah yang wajib. Samalah macam zakat. Zakat itu dalam mazhab Syafi'i boleh kita bayar zakat, kita tulis dalam cek yang besar tu kan. Kita tulis zakat 10,000, kita bagi, panggil semua pemberita, ambil gambar, rakam, buat live. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Sebab dia adalah perkara yang wajib. Membayar zakat adalah perkara yang wajib. Bahkan kata ulama, boleh digalakkan untuk kita tunjuk kepada masyarakat supaya orang lain yang tak bayar zakat tergerak hati dia untuk bayar zakat. Orang yang belum bayar zakat, bila tengok ada keluar Facebook kan, Haji Kamilin melaksanakan zakat sebanyak RM30,000 kan, bila dia nampak, dia pun teringat dan belum bayar lagi zakat tahun ni, dia pun pergi keluarkan zakat. Boleh, sebab apa? Dia adalah perkara yang wajib. Adapun sunat, contoh dia sedekah, amal jariah, maka itu digalakkan buat secara sembunyi. Tapi boleh tak menunjuk, buat live, post dalam Facebook? Boleh tak? Boleh. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang kan. Ada orang marah, ini semua riak, buat sedekah bukan kerana Allah, nak menunjuk-nunjuk. Boleh tak kita hukum macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu niat hati dia. Ya, yang paling baik buat secara sembunyi. Tapi tak bermaksud buat secara menunjuk, kita terus boleh hukum dia sebagai riak. Hanya Allah yang tahu hati dia. Kita tak berhak untuk menghukum hati seseorang.
Jadi husnuzan kita kata apa? Dia buat tersebut untuk menggalakkan orang lain untuk bersedekah. Jadi tak adalah berdosa dia. Dan kita husnuzan lah, kita kata dia niat yang baik. Kenapa kita nak bersangka buruk kepada orang lain? Tak payahlah kita kata ustaz ni menunjuk-nunjuk kan, pergi sedekah kat orang, buat live bagailah. Okey, untuk berkenaan dengan menjaga aib orang miskin itu, ya, itu satu bab yang lain. Maksud dia apa? Kita sepatutnya kena tanya keluarga yang kita nak sedekahkan, kita kata boleh tak saya buat live, tunjuk muka dekat Facebook. Sebab apa? Ada sebahagian orang yang susah ini, dia kurang selesa bila kita tunjuk muka dia dekat Facebook. Betul tak? Dia rasa segan, dia rasa malu. Maka sebaiknya kita buat apa? Kita tanya dulu, kita minta izin dengan dia, boleh tak saya buat ambil gambar, post dekat sekian. Kalau dia benarkan, silakan, tak ada masalah. Okey, tapi saya tak kata siapa-siapa ya. Kalau tuan-tuan kata ustaz ni nak cakap pasal ustaz ni lah ni, tak. Saya sekadar bagi perbincangan tentang hukum. Okey. Seterusnya, lama betul kat situ tuan-tuan kan. Macam mana nak sampai bab jenazah ni? Okey, seterusnya untuk solat Jumaat pula hukumnya fardu ain. Tadi yang atas tadi pengarang kata apa? Solat berjamaah 5 waktu selain Jumaat. Jadi Jumaat dah terkeluar. Sebab apa? Yang bawah tu dia sambung, dia kata untuk solat Jumaat pula hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain ni maksud dia apa? Wajib kepada setiap mukallaf. Okey? Ke atas mereka apabila bilangan mereka cukup 40 orang mukallaf yang duduk di sebuah penempatan tetap. Ini syarat yang pertama. Dekat siapa wajibnya sembahyang Jumaat ini? Adalah kepada mereka yang cukup 40 orang mukallaf. Maksud dia apa? Dekat satu kampung tu ada 40 orang dan 40 orang tu semua dia mukallaf. Tak boleh ada 39 orang, seorang budak kecil yang belum balik. Maka pada ketika itu, bila satu kampung ada 39 orang mukallaf, seorang budak yang belum balik, maka pada ketika itu kampung tu tak wajib untuk sembahyang Jumaat. Maksudnya dia buat apa? Dia kena sembahyang Zuhur. Ini daripada sudut hukum ya, daripada sudut hukum berbicara secara asasnya. Cuma nanti kita akan bincang sebab apa? Sebab ada sebahagian ulama yang membenarkan bilangan bukan 40. Ada sebahagian ulama, contohnya dalam mazhab Maliki, benarkan 12 orang. Dalam mazhab Hanafi 2 ataupun 3. Itu pendapat dalam mazhab Hanafi. Jadi untuk kita mengeluarkan hukum secara tatbiki, secara nazilah, maksud dia apa? Kita nak cerita hukum kat Malaysia ni macam mana ustaz? Kampung saya tak ada orang, 40 orang tak cukup ustaz. Apa saya kena buat? Maka pada ketika itu kena rujuk Jabatan Mufti. Tak boleh tuan-tuan pandai-pandai keluarkan hukum sendiri. Sebab kita ada Jabatan Mufti. Okey? Saya cuma cerita secara asasnya. Okey, cukup 40 orang mukallaf. Semua 40 orang itu mestilah mukallaf. Yang kedua, dia duduk di sebuah penempatan yang tetap. Maksud dia apa? Dia mukim. Kita ada musafir, ada mukim. Musafir ni apa? Orang yang berjalan lebih daripada 2 marhalah. Mukim ni apa? Mukim ni tak semestinya dia duduk, dia tinggal daripada kocik kat situ, tak. Termasuk juga orang yang duduk lebih daripada 3 hari. Maka orang tersebut pun dikira sebagai mukim dan dia boleh dikira termasuk dalam 40 orang yang diwajibkan untuk solat Jumaat. Okey, solat Jumaat juga wajib ke atas orang yang ada niat duduk selama 4 hari tetap bersama mereka. Maksud dia apa? Wajib juga kepada orang yang ada niat nak duduk selama 4 hari. Maksud dia apa? Dia musafir tapi dia daripada Terengganu nak datang ke Sikamat, nak ziarah ahli keluarga. Tapi dia dah niat dah nak duduk sini 4 hari, datang hari Jumaat, balik hari Selasa. Selasa balik. Bila dia niat sahaja dia datang hari Jumaat, balik hari Selasa, maka pada ketika itu dia dikira sebagai muqim dan dia wajib untuk solat Jumaat. Dia termasuk dalam 40 orang tadi. Okey. Dan ke atas orang yang sampai kepadanya seruan azan daripada muazzin yang bersuara kuat. Yang kedua, syarat dia apa? Contoh. Isu dia macam mana tuan-tuan? Isu dia kalau satu kampung itu tak cukup
40 orang. Bunyi-bunyi lah kursi dia kan. Okey. Satu kampung tak cukup bilangan 40 orang. Tapi rumah dia berada di hujung kampung. Bila kampung sebelah azan, dia pun dengar azan Jumaat di kampung sebelah. Maka pada ketika itu, dia juga wajib sembahyang Jumaat. Maksudnya apa? Dia kena pergi masjid tersebut sembahyang Jumaat dekat kampung sebelah. Sebab apa? Sebab dia dengar azan. Kalau orang yang dia tak dengar azan, dia kampung sebelah azan pun dia tak dengar, tak sampai kat rumah dia, maka pada ketika itu dia tidak wajib sembahyang Jumaat. Boleh tak ni tuan-tuan? Boleh tak? Berkorot tu kuning daripada tadi ni ha? Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya. Tuan-tuan jangan tambahkan kekhusutan dalam kepala tuan-tuan. Tuan-tuan terus tanya ya. Okey. Yang berdiri di hujung kampung yang dilaksanakan solat Jumaat dari arah tersebut berada. Fahamlah tuan-tuan? Jadi orang yang berada di sebuah kampung, yang pertama dia mukallaf. Kita dah sebut kan mukallaf tu apa. Jadi kalau dia mukallaf dan dia bukan orang yang musafir, maka pada ketika itu wajib dia untuk sembahyang Jumaat. Kalau satu kampung tak cukup 40 orang mukallaf, tapi dengar daripada jiran sebelah, daripada kampung sebelah, maka dia wajib pergi ke kampung sebelah sembahyang Jumaat di kampung sebelah. Okey. Itu untuk salat Jumaat. Kenapa nama sembahyang Jumaat jadi salat Jumaat, tuan-tuan? Kerana salat Jumaat itu asal perkataan dia jamaah, mengumpulkan. Maksud dia apa? Sebagian ulama kata salat Jumaat itu hari yang dikumpulkan kebaikan padanya. Lalu dinamakan hari tersebut sebagai hari Jumaat. Sebagian ulama kata hari tersebut hari di mana Nabi Adam AS dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dinamakan Jumaat. Sebab apa? Pada ketika itu Allah gabungkan tanah liat sehingga menghasilkan Nabi Adam. Jadi penggabungan itu nama dia jamaah. Dan perkara itu berlaku pada hari Jumaat, lalu dinamakan hari tersebut sebagai hari Jumaat. Dan ada pendapat ketiga pula kata bahawa Jumaat adalah hari ketika mana Nabi Adam AS bertemu dengan Sayyidatina Hawa selepas 40 hari mereka dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka turun ke bumi, berpisah, tidak berjumpa selama 40 hari. Dan hari ke-41 apabila mereka berjumpa, dan pada ketika itu hari Jumaat. Jadi perjumpaan, bergabungnya ataupun berjumpanya Adam dengan Hawa itu dinamakan jamaah, Jumaat. Dan hari itu adalah hari Jumaat, lalu dinamakan hari Jumaat. Itu sekedar tambahan lah tuan-tuan ya, untuk kita tahu apakah asal nama Jumaat. Dan asal sebelum dinamakan Jumaat, namanya adalah hari Yaumul Urubah. Maksud Urubah ni apa? Urubah ni hari yang agung. Lalu apabila Islam datang, maka pada ketika itu dinamakan sebagai hari Jumaat. Okey. Selesai bab dengan solat Jumaat. Kemudian kita pindah pula syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat itu ada 4, ada sebagian ulama sebut 5. Yang pertama apa dia? Dilaksanakan pada waktu Zuhur. Maka Jumaat ni itu mesti dilakukan dalam waktu Zuhur. Tak boleh buat sembahyang Jumaat dalam waktu Asar. Maksud dia apa? Dia sembahyang Jumaat tapi sembahyang dah akhir-akhir waktu Zuhur sebelum nak masuk waktu Asar. Okey, contoh ya. Ini situasi dia. Dia mula sembahyang Jumaat pada pukul 4 petang. Mula sembahyang Jumaat. Terlambat apa kono lah pada ketika itu, dia pun sembahyang lambat. Kan? Dan azan Asar pada pukul 4.20 lah contoh dia. Bila pukul 4 tu dia orang mula nak khutbah pertama, kemudian khutbah kedua, kemudian mereka pun sembahyang. Mereka sembahyang pada rakaat yang kedua sebelum bagi salam, waktu Asar pun masuk. Apa jadi sembahyang Jumaat dia? Batal. Maka pada ketika itu dia kena qada sembahyang Zuhur.
Sebab apa? Jumaat itu wajib dilaksanakan dalam tempoh waktu zuhur. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau lebih, dia dikira bukan Jumaat. Okey. Yang kedua, ada 2 khutbah dibuat dalam waktu dan sebelum waktu solat dikerjakan yang didengari oleh 40 orang. Dia mesti ada 2 khutbah, kan? Ibu-ibu mungkin poning sikit bab Jumaat ni. Sebab jarang kan pergi sembahyang Jumaat, melainkan di Masjidil Haram ketika pergi Mekah kan, ataupun pergi luar negara. Barulah kita wanita buat sembahyang Jumaat. Macam ada sahabat saya, bukan sahabat lah, dia akak saya sebenarnya. Dia pergi menunaikan umrah, dia terperanjat bila orang ajak pergi sembahyang Jumaat. Dia apalah, dan perempuan kata dia apalah dan pergi sembahyang Jumaat lah. Dia tak tahu yang perempuan pun boleh sembahyang Jumaat. Boleh tak tuan-tuan hajah tiba nak datang sembahyang Jumaat? Boleh, tapi kena tanya masjid lah dulu. Ke masjid tak kasih tak boleh lah. Tapi hukum daripada asal dia boleh, harus sekiranya aman daripada fitnah, tak ada timbul fitnah, boleh. Tapi tak digalakkan lah, kerana wanita itu dia bukan wajib, yang wajib hanya kepada lelaki. Okey, ada 2 khutbah dalam sembahyang Jumaat, ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dalam waktu, saya dah sebut dan tadi, khutbah kedua-dua khutbah itu mestilah dalam waktu zuhur, tak boleh keluar waktu zuhur. Dan sebelum solat dikerjakan, tak boleh kita buat khutbah, kita semayang dulu kemudian kita khutbah macam semayang raya. Tak boleh. Kenapa? Sebab semayang Jumaat itu mesti khutbah dulu baru semayang. Tak boleh semayang dulu baru khutbah. Yang didengari oleh 40 orang. 40 orang ni apa? 40 orang yang mukallaf tadi kita sebut tadi. Bukan 40 orang ni, dia tak termasuk dengan orang yang musafir. Orang yang datang daripada Terengganu, daripada Johor datang ke Sikamat nak sembahyang Jumaat dekat sini. Dia musafir. Dia tak termasuk dalam 40 orang ni. Kanak-kanak balik daripada sekolah datang di Masjid Sikamat. Dia tak termasuk dalam 40 orang ni. 40 orang ini adalah syarat dia mesti kesemuanya adalah mukallaf. Okey? Dan 40 orang ni dia mesti dengar khutbah daripada awal sampai habis. Kalau ada salah seorang daripada 40 orang ini tidur, tak dengar khutbah, maka batal semua sembahyang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi 40 orang ni mestilah dengar. Tu kan dia kata yang didengari oleh 40 orang yang mukallaf. Okey. Begitu juga sebagian ulama kata kalau 40 orang yang datang, time tu memang Masjid Sikamat ni 40 orang yang datang sembahyang Jumaat, contoh dia lah kan. Seorang sakit perut balik rumah, maka pada ketika itu sembahyang semua pada ketika itu jadi sembahyang zuhur. Tak boleh sembahyang Jumaat, dia kena buat sembahyang zuhur. Sebab syarat dia mesti 40 orang ni dengar daripada awal sampai akhir. Okey. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ia dikerjakan secara berjamaah seramai 40 orang paling kurang. Ini syarat yang ketiga, dia mesti buat berjamaah, tak boleh sembahyang Jumaat buat seorang. Dan seramai 40 orang itu paling kurang. Kita biasanya tak 40 orang masjid kan. Dan pihak Jabatan Mufti pun untuk keluarkan keizinan untuk mendirikan sembahyang Jumaat, itu mereka akan tengok daripada segala aspek. Saya pernah hadir dalam muzakarah fatwa, tapi bukan saya ahli panel fatwa ya. Orang kata ustaz ni AJK fatwa pun tak. Saya datang tu sebagai AJK je sebab saya pernah berkhidmat di Jabatan Mufti. Jadi sempatlah merasai situasi macam mana ahli jawatan kuasa fatwa bersama dengan mufti, mereka nak putuskan sama ada surau itu boleh didirikan Jumaat ataupun tidak. Ia bukan mudah ya tuan-tuan. Kita kena tengok berapa bilangan orang kampung yang ada di situ, penduduk yang ada di situ, dan berapa pula jarak setiap masjid yang ada di situ. Contoh ni surau, ada berapa masjid sekeliling dia, kena kira setiap jarak masjid tu. Dan kena tengok pula berapa ramai biasanya yang datang jemaah di masjid tersebut. Jadi dia akan tengok daripada segala aspek, barulah diberikan keizinan kepada masjid ataupun surau itu untuk didirikan salat Jumaat. Okey. 40 orang itu paling kurang. Biasanya kita tak 40 orang, biasanya Jumaat ramai kan.
Jadi tak ada masalah pun. Ustaz, saya nampak orang sebelah saya tidur Ustaz. Daripada awal dengar khutbah sampai akhir. Batal tak sembahyang Jumaat Ustaz? Tak, kerana bidangan kita lebih daripada 40 orang. Okey. Tiada solat Jumaat lain di tempat itu yang dikerjakan pada waktu yang sama. Ini syarat sah yang keempat. Tak boleh satu kawasan ada dua sembahyang Jumaat. Jelas? Macam dulu tuan-tuan, ada satu kampung, dia ada satu masjid, satu surau, tapi sebelah-sebelah. Yang satu ni surau hijau, yang satu ni surau biru. Tuan-tuan faham tak? Faham kan? Dululah, sekarang dah tak ada dah. Sekarang alhamdulillah kita dah bergabung. Bukan kita lah, dia orang lah bergabung. Okey, dulu time tu saya rasa saya kecil lagi, saya sekolah rendah. Ada satu surau, satu masjid yang berada sebelah-sebelah. Dan mereka mendirikan solat Jumaat bersama-sama. Surau ni buat Jumaat dia dengan geng-geng dia, masjid ni buat Jumaat dia dengan geng-geng dia. Dia tak ngam, dia tak nak sembahyang sekali. Dia sembahyang sebelah ni tak sah, yang ni pula kata sembahyang sebelah dia tak sah. Sampai begitu sekali kan. Tuan-tuan pun saya rasa tuan-tuan ada pengalaman yang sama, pernah tengok ada beberapa kawasan dulu, sekarang saya rasa dah tak ada dah. Jadi kalaulah hal keadaan dia begitu, maka solat Jumaat kedua-dua masjid itu ada beberapa situasi. Yang pertama, kalau masjid habis dulu, surau terlambat, kan? Masjid kata apa? Surau sebelah pun nak semayang, kita buat semayang cepat-cepat. Kita ambil khutbah yang paling ringkas, kita semayang surah yang paling ringkas. Inna ataina dengan qul huwallah. Dia habis dulu, masjid habis dulu. Surau tak habis lagi. Maka pada ketika itu, solat Jumaat yang di masjid sah. Solat yang di surau tak sah. Dia kena sembahyang zuhur. Okey. Boleh tak? Kalau dua-dua habis sama waktu, serentak habis dia, macam mana pula? Maka pada ketika itu dua-dua batal. Dua-dua kena sembahyang zuhur. Sebab tu Dr. Aiman beliau pernah cerita di Indonesia, mereka, sebab di Indonesia dia tak macam Malaysia. Kita Malaysia nak sembahyang Jumaat kena minta izin daripada Jabatan Mufti. Jabatan Mufti yang keluarkan perintah boleh dirikan Jumaat, baru dirikan Jumaat. Kalau tak, kita boleh didakwa. Tapi di Indonesia tak. Jadi mereka itu kadang-kadang pondok ni buat Jumaat, pondok ni pun buat Jumaat. Jadi macam mana mereka nak sahkan Jumaat dia? Dia buat cepat-cepat supaya dia habis dulu dan dia jadi sah. Okey. Tapi ada sebahagian ulama pula kata macam mana? Kalaulah keadaan itu berlaku, maka sebaiknya buat Jumaat, dah habis main Jumaat, semayang pula zuhur. Cara untuk mengatasi masalah itu. Contoh kita ada kat satu kampung yang ada dua surau, Ustaz, saya tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Kalau saya tak pergi, saya tak semayang Jumaat. Jadi saya nak buat apa Ustaz? Pergilah semayang Jumaat, tapi lepas tu kena semayang zuhur. Sebab apa? Jumaat dia tidak sah. Kerana tak boleh ada dua Jumaat dalam satu kawasan, melainkan, bising betul lah kursi ni tuan-tuan. Okey. Melainkan, bunyi balik deh. Melainkan masjid tu terlalu ramai sampai tak boleh nak tampung. Akhirnya surau minta keizinan untuk buat di surau. Maka pada ketika itu boleh sah kedua-dua solat Jumaat, tapi dengan izin pemerintah, dengan izin Jabatan Mufti. Tak boleh pandai-pandai kita bincang, ponohlah kita pindahlah sebelah sana, tak boleh. Silap-silap, dua-dua tidak sah. Jadi macam mana nak buat? Kita kena rujuk Jabatan Mufti. Jadi Jabatan Mufti akan putuskan. Itu yang saya cerita tadi. Mereka akan tengok kapasiti penduduk, mereka akan tengok jarak jauh masjid dan sebagainya, barulah diputuskan boleh didirikan solat Jumaat di surau tersebut. Okey, jelas ya? Macam saya di Batang Benar, di kampung Batang Benar, masjid Batang Benar, kalau tuan-tuan pernah pergi, ada satu surau di Pajam. Jarak dia tak berapa jauh, tapi dia boleh dikatakan dalam satu qaryah yang sama. Satu qaryah, tapi ada dua jemaah, ada dua Jumaat. Satu di Masjid Kampung Batang Benar, satu lagi di Masjid Pajam. Satu qaryah ni, tapi ada dua Jumaat. Cuma yang Pajam itu dia bukan masjid, dia surau, dan dia mendapat keizinan sementara untuk
buat solat Jumaat. Sebab apa? Masjid Batan Benar pada ketika itu dah tak boleh nak tampung, terlalu ramai. Kan ada Seri Pajamnya, ada banyak rumah-rumah di sana, sehingga kan akhirnya tak boleh nak tampung. Maka pada ketika itu mereka putuskan untuk buat sembahyang Jumaat di Surau Pajam. Walaupun dalam satu qaryah boleh, kerana ada masalah, ada kepentingan. Okey. Selesai bab syarat sah salat Jumaat. Kita tengok pula berkenaan dengan rukun khutbah. Ini penting tuan-tuan. Sebab apa? Sebabnya ada beberapa masjid yang rukun Jumaat dia rosak, tapi tak ada siapa pun perasan. Rukun Jumaat dia tertinggal, tapi tak ada seorang pun perasan, dan diorang buat macam tak ada apa-apa. Sedangkan pada ketika itu solat Jumaat mereka adalah batal, kena qada sembahyang zuhur. Tapi ada kan dulu ada satu masjid yang imam terlupa satu rukun. Saya tak ingat rukun apa. Akhirnya minta pandangan dengan Jabatan Mufti. Jabatan Mufti putuskan untuk qada balik sembahyang zuhur. Itu bagi yang perasan. Macam mana pula kalau tak perasan? Sebab kita sendiri pun tak tahu apa rukun khutbah. Okey, rukun khutbah yang pertama memuji Allah. Jadi mesti ada lafaz alhamdulillah. Itu wajib hukum dia, bukan sunat. Khutbah setiap minggu dia baca alhamdulillah. Itu bukan saja-saja tuan-tuan. Itu adalah rukun. Dan kena baca alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh tiba-tiba khatib nak tukar. Ustaz bosan lah saya baca alhamdulillah, saya nak baca alhamdurrahman. Boleh tak? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i wajib untuk sebut dengan kalimah lafzul jalalah, alhamdulillah. Itu wajib. Syarat yang pertama, rukun yang pertama dalam khutbah. Okey, rukun yang kedua, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Itu pun rukun. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan dalam khutbah, yang pertama khatib akan sebut alhamdulillah ataupun innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kemudian barulah dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan contoh dia. Jadi biasanya kalau orang yang ikut teks yang disediakan oleh Jabatan Halal Agama Islam Negeri Sembilan, itu biasanya tak ada masalah. Sebab apa? Biasanya memang diorang, bukan biasanya, mereka akan letak setiap rukun. Maksud dia apa? Dia akan tulis alhamdulillah, kemudian dia akan tulis selawat. Jadi orang yang ikut teks biasanya tak ada masalah untuk rukun. Cuma kadang-kadang ada orang yang dia, apa kita kata tu kan, act lah kita kata kan. Bukan act lah, dia handal, dia tak nak guna teks. Kadang-kadang dia tak perasan, dia tertinggal rukun. Jadi itu yang menjadi masalah. Tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan dah belajar, jadi tuan-tuan lah yang kena bagi tahu. Mam, tadi tertinggal satu rukun ni mam. Macam mana nak buat ni mam? Rujuk Jabatan Mufti, tanya macam mana nak buat. Sebab kita dah belajar kan. Okey. Tapi kalau dalam memuji Allah tadi mesti alhamdulillah. Adapun dalam selawat tak wajib untuk kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, contoh dia. Tak wajib untuk kita sebut selawat seperti itu. Boleh selawat dengan selawat yang lain. Itu tak ada masalah. Maksudnya apa? Kita tak nak guna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tukar Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, tukar nama Nabi. Boleh tak? Boleh. Sah rukun khutbah dia. Okey, yang ketiga, wasiat supaya bertakwa. Itu kan khatib selalu pesan kan? Saya rasa tuan-tuan semua hafal kan? Setiap minggu dengar. Khatib kata apa? Ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul tak? Jadi itu rukun, menasihati kepada jemaah untuk bertakwa kepada Allah. Sebab tu lepas tu khatib akan baca pula mimbar. Macam mana ayat dia tuan-tuan? Saya pun dah lupa. Bertakwalah kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Betul tak? Itu dalam bahasa Melayu dia. Tapi dalam bahasa Arab dia ittaqullah, bertakwalah Allah. Kenapa digunakan dua bahasa? Sebab ada orang yang tak faham bahasa Arab lalu digunakan bahasa Melayu. Tapi inti dia apa? Rukun dia mesti nasihatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mazhab Syafi'i
dia juga kena tambah dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Itu kena tambah, itu rukun. Sebab apa? Sebab itu menggambarkan, menjelaskan makna takwa. Takwa ni apa? Takwa ni melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Tak cukup dengan dia kata ittaqullah, tinggalkanlah segala larangan Allah. Dia tak sebut taati perintah Allah. Maka kata sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, itu tidak sah kerana dia dah merosakkan rukun. Okey. Tiga rukun ini wajib ada dalam dua-dua khutbah. Maksud dia apa? Khutbah yang pertama pun kena ada memuji Allah, selawat dan berwasiat kepada takwa. Khutbah yang kedua pun kena ada benda yang sama, kena puji Allah, selawat dan juga menasihati untuk bertakwa. Okey. Yang keempat, membaca sepotong ayat Al-Quran yang dapat difahami dalam salah satu khutbah. Jadi kena baca ayat Al-Quran, itu wajib hukum dia, yang dapat difahami. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan perasan dalam khutbah Jumaat, biasanya khatib pada awal-awal khutbah dia akan baca firman Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sekian. Kemudian lepas tu baru balik dia bincang tentang ayat tu. Dia bukan saja-saja baca ayat tu pada awal, kerana itu adalah rukun dalam khutbah yang mesti difahami. Tak boleh dia baca firman Allah Subhanahu Wa Taala thumma nazara, dia pun berhenti. Thumma nazara tu ayat Quran tak? Ayat Quran dalam surah Mudaththir ayat 29. Cuma dia tidak difahami. Thumma nazara, kemudian dia melihat. Melihat apa? Jadi kena baca ayat yang penuh, yang boleh difahami. Sebab tu kata pengarang, dapat difahami, bukan sekadar baca ayat Quran tapi tak faham. Okey, boleh ya? Dalam salah satu khutbah, maksud dia apa? Baca Al-Quran itu yang wajib dia bukan dua-dua khutbah. Cukup khatib baca pada khutbah yang pertama, maka selesai. Kalau dia tak baca khutbah yang kedua pun tak ada masalah, sebab dia dah baca pada khutbah yang pertama. Okey, yang kelima, berdoa untuk semua orang beriman dalam khutbah kedua. Sebab tu dalam khutbah kedua tu kan kita ada baca, kita ada tarah tangan kan. Sebelum khatib turun kita ada baca, kita tarah tangan. Tu tarah tangan tu kita doa apa? Doakan untuk orang yang beriman. Dan sunat dalam mazhab Syafi'i mendoakan kepada ulil amri, pemerintah. Sebab tu kita doakan untuk undang luak Sungai Ujung, undang luak Sungai Rembau, undang luak Rembau, dan kita doakan juga kepada Tunku Besar Tampin. Kita doakan juga kepada yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Itu doa untuk pemerintah. Ia disunatkan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Untuk doa ini tuan-tuan, tak boleh dibaca pada khutbah yang pertama. Kan? Kalau khatib baca doa ni pada khutbah yang pertama, maka batal Jumaat. Sebab apa? Doa untuk kaum muslimin, untuk ulil amri itu mestilah dibaca pada khutbah yang kedua. Itu syarat dia. Cuma dalam khutbah itu kadang-kadang yang biasa saya perasan, ketika baca doa, imam baca doa, khatib baca doa, dia baca doa, apa doa dia? Untuk khulafa ar-rasyidin awal-awal tu. Tapi biasanya orang tak angkat tangan. Sebab apa? Orang akan start angkat tangan bila imam baca Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana. Contoh dia, doa untuk doa macam bunyi doa, orang pun mula angkat tangan. Sedangkan doa itu dah mula sebelum lagi. Doa untuk khulafa ar-rasyidin. Jadi itu kena perhatikan. Tapi tak adalah salah pun saya kata. Tuan-tuan tak angkat tangan, tuan-tuan salah. Tak ada masalah. Cuma doa dia dah mula pada awal, tapi orang start angkat tangan pada tengah-tengah. Sebab apa? Sebab tak faham apa yang didoakan oleh khatib. Okey. Boleh tu ya. Selesai. Kita pindah kepada syarat-syarat khutbah. Sebenarnya panjang sebenarnya tuan-tuan perbincangan berkenaan dengan rukun ni. Cuma kita ambil yang ringkas ya. Okey, kita tengok pula syarat-syarat khutbah. Tadi tu rukun, sekarang kita bincang syarat khutbah. Syarat yang pertama itu mestilah suci daripada hadas kecil dan besar. Siapa yang suci ni tuan-tuan? Yang suci ni adalah khatib.
bukan jemaah yang mendengar khutbah. Jadi khatib syarat dia mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maksudnya apa? Dia dalam keadaan yang berwudu, kan? Keadaan yang suci. Contoh situasi dia, khatib tengah khutbah, kan? Dia baca ittaqullah, dia punya tinggi punya nada tu kan, nak mengingatkan, tak nak bagi orang mengantuk. Dia baca ittaqullah, bila joget-joget pup terkontut pula. Macam mana? Apa yang khatib kena buat pada ketika itu? Khatib kena turun, ambil wuduk semula, dan kemudian naik, mulakan semula khutbah daripada awal. Itu yang khatib perlu lakukan. Tak boleh dia kontut, dia tak tahu, dia tahu, dia boleh semayang. Tak sah. Cuma semua yang hadir pada ketika itu tidak sah. Kenapa? Sebab dua khutbah itu bukan khutbah yang saja-saja. Dia seolah-olah menampung 2 rakaat dalam solat zuhur. Kita sembahyang Jumaat berapa rakaat? 2 rakaat. Mana lagi 2 rakaat sembahyang zuhur? Kata sebagian ulama ditampung oleh 2 khutbah. Jadi sebabkan ditampung itu, maka 2 khutbah itu khatib kena berada dalam keadaan berwudu. Okey. Kemudian yang kedua, suci daripada najis pada badan, tempat dan pakaian. Ini samalah syarat macam sembahyang kan. Kena suci daripada najis sama ada pada badan, adapun tempat berkhutbah tu tak boleh ada najis. Kalau ada najis maka tak sah sembahyang Jumaat. Begitu juga dengan pakaian dan perkara-perkara yang terkait dengan baju, dengan tubuh khatib. Contoh dia apa? Macam saya beri contoh dalam sembahyang kan. Pada badan khatib tak ada najis, tapi pada mic yang digunakan oleh khatib itu ujung tu ada najis, ada tai kucing contoh dia. Maka pada ketika itu khatib dikira dalam keadaan bernajis. Sebab apa? Ada najis yang bergantung pada badan khatib. Tak boleh. Khatib itu kena suci daripada semua, sama ada pada pakaian, tempat dan juga pada badan dia. Okey. Yang ketiga, menutup aurat. Okey, menutup aurat ni pun sama. Yang wajib menutup aurat ni adalah imam. Adapun makmum tak disyaratkan untuk menutup aurat. Bolehlah ustaz sembahyang Jumaat ni saya buka aurat saya. Tak, maksud dia boleh tu apa? Maksudnya kalaulah makmum terbuka aurat pun tak ada kena-mengena, sembahyang Jumaat sah. Tapi kalau imam nampak aurat dia, dia tidak tutup aurat dia, maka semua solat jemaah tidak. Okey. Kemudian berdiri khatib. Khatib kena berdiri, yang bukan khatib jangan. Okey. Bagi yang mampu. Khatib yang tak mampu, kan tak larat, boleh tak dia khutbah dalam keadaan duduk? Boleh. Cuma yang aula dia, yang lebih lain gantikan. Yang boleh sihat tubuh badan, yang boleh berdiri dengan sempurna bagi khutbah. Tapi kalau dah tak ada orang, memang dia je yang tinggal, dia pula tak sihat, kena duduk, maka pada ketika itu boleh dia bagi khutbah dalam keadaan duduk. Okey. Yang kelima, duduk di antara 2 khutbah. Maka ini syarat khutbah, kena duduk di antara 2 khutbah. Sebab tu bila khatib selesai khutbah yang pertama, khatib akan duduk kan. Dan kadar duduk tu berapa lama? Kadar duduk itu yang paling afdal dia adalah dalam tempoh bacaan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tempoh dia. Bahkan disunatkan bagi khatib yang tengah duduk untuk baca surah Al-Ikhlas. Dia duduk tu buat apa? Takkan dia menung tengok orang keliling, siapa yang datang ni, siapa tak datang. Tak. Dia pun disunatkan untuk baca surah Al-Ikhlas. Kemudian dah habis surah Al-Ikhlas, barulah dia bangun dan sambung untuk khutbah yang kedua. Okey. Cuma kadar yang paling minimum, yang paling rendah dia apa dia? Dalam kadar tamak ninah. Tamak ninah berapa lama? Kadar subhanallah kan.
Contoh, khatib bangun, dia selesai khutbah yang kedua, dia pun duduk. Dia baca subhanallah, dia pun bangun. Sah tak? Sah. Kerana itu kadar yang minimum. Cuma sebaiknya untuk dia duduk dalam kadar bacaan surah Al-Ikhlas. Dan pada ketika itu adalah masa yang mustajab untuk doa. Oleh itu berdoalah pada ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu. Okey. Yang keenam, berturut-turut antara keduanya. Maksud dia apa? Khutbah pertama dengan khutbah yang kedua itu kena berturut-turut. Tak boleh ada pemisah. Maksud dia apa? Contoh, dia bagi khutbah yang pertama, bila dah habis khutbah yang pertama, dia pun turun jap. Apa ambil kunci kau kat motor, lupa tinggal kan? Tutup tingkap kereta ke, dia pun sambung naik khutbah yang kedua. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia dah tak berturut-turut. Dia dah pisahkan di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Begitu juga dengan ketika khutbah. Tak boleh khatib berhenti dalam tempoh yang terlalu lama ketika berkhutbah. Maksud dia apa? Dia khutbah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ayuhan nas. Khutbah, lepas tu dia diam. Dia duduk je main phone, dia tengok phone kan. Dah lama-lama tu baru dia letak, dia sambung khutbah. Boleh tak? Ataupun dia duduk, dia lupa ayat Quran, dia cari dulu ayat Quran. Oh tu ayat Quran ni. Dalam tempoh yang lama, maka pada ketika itu khutbah dia terbatal. Dia kena mula daripada awal. Sebab apa? Khutbah itu tidak boleh diputuskan dengan tempoh yang terlalu lama. Kadar yang terlalu lama. Tapi kadar terlalu lama ni berapa lama? Ulama kata kadar yang terlalu lama itu adalah tempoh solat sunat 2 rakaat. Itu kadar yang terlalu lama. Kalau khatib berhenti dalam kadar tempoh solat sunat 2 rakaat, maka pada ketika itu khutbah itu batal. Kena mula balik pada awal. Okey. Yang ketujuh, berturut-turut antara dua khutbah dan salat. Ini yang orang ramai tak perasan kan. Sebab apa tak perasan? Sebab tak mengaji. Sebab tu tak perasan. Kan? Khutbah dengan salat Jumaat itu tak boleh pisah terlalu lama. Maksud dia apa? Dia dah habis khutbah kedua, dah selesai bagi salam semua, dia pun turun. Turun duduk tengok soft, mana soft okey tak ni? Soft belakang penuhkan, dia pun pergi lah check dulu soft kan. Pergi tengok lama-lama, baru dia sembahyang Jumaat. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia dah memisahkan di antara khutbah dengan salat. Syarat khutbah dengan salat, syarat khutbah itu dia mestilah berturut-turut di antara khutbah dengan sembahyang Jumaat. Dia tidak boleh dipisahkan dengan tempoh yang terlalu lama. Berapa tempoh terlalu lama tu kita sebut tadi? Solat 2 rakaat. Kalau khatib dah habis khutbah, duduk burak-burak, duduk cek tengok-tengok lebih daripada tempoh 2 rakaat sembahyang sunat, maka pada ketika itu batal khutbah, kena mula balik khutbah daripada awal. Okey, boleh ya? Jadi khatib bila dah bagi khutbah kena terus turun, betulkan saf sikit-sikit, kemudian terus sembahyang. Tak perlu untuk tangguh-tangguh yang terlalu lama kerana dia boleh merosakkan solat Jumaat. Okey. Selesai untuk syarat-syarat khutbah. Ada apa-apa tak faham ke tuan-tuan? Boleh ya. Cuma kalau nak kita perincikan dalam lagi, kita kena buka kitab yang lebih luaslah perbincangannya. Dan kita pun nak kejar masa kan. Ni pun dah 10.30 dah tuan-tuan lah. Ayolah. Okey, kita pindah pula syarat solat berjamaah. Oh, belum. Rukun 8. Tak perasan. Okey, rukun 8. Syarat yang ke-8 itu rukun-rukun ini diucapkan dengan bahasa Arab. Okey. Jadi rukun khutbah tadi memuji Allah, selawat kan, wasiat, kemudian membaca ayat Al-Quran dan berdoa, itu dalam mazhab Syafi'i kena baca dalam bahasa Arab. Sebab tu khatib kan, bukan tuan-tuan lah, saya bukan cakap tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan macam nak cakap saya bukan khatib. Saya nasihatkan khatib itu kalau nak baca Al-Quran kena baca yang bahasa Arab dulu, kemudian baru baca yang terjemahan. Jangan terus baca terjemahan tanpa baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Dia agak-agak susah nak baca Al-Quran tu.
dia baca terjemahannya. Sah tak Jumaat? Tak sah. Sebab apa? Kena baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau tak silap saya, dalam teks-teks khutbah di Negeri Sembilan, mereka akan tulis Al-Quran tanpa terjemahan. Sebab apa? Kalau tulis terjemahan, orang akan baca terjemahan, tak nak baca yang bahasa Arab. Sedangkan rukun khutbah itu wajib dibaca dalam bahasa Arab. Okey, sebab tu orang khatib cakap ittaqullah, ittaqullah. Kita kata apalah khatib cakap ittaqullah, cakap jelah bertakwa kepada Allah. Kenapa nak cakap bahasa Arab kan? Sebab apa? Sebab rukun dia kena sebut dalam bahasa Arab. Okey. Selesai ya. Kemudian fasal syarat salat berjemaah tu sebenarnya berkenaan dengan bahasa Arab pun panjang perbahasan dia tuan-tuan, berkenaan dengan bagaimana kalau kampung tu tak ada orang yang boleh cakap bahasa Arab kan dan sebagainya lah. Tak apalah tu nanti lain kali kita bincang ya. Okey, syarat salat berjemaah. Wajib kata setiap orang yang mengerjakan solat sebagai makmum sama ada dalam solat Jumaat atau selainnya perkara-perkara berikut. Okey. Jadi sekarang kita nak bincang pula berkenaan dengan salat jemaah. Salat jemaah ni ada beberapa perkara yang saya kena sebut sebelum kita masuk. Antaranya adalah berkenaan dengan bila masa dikira dapat seseorang itu jemaah. Itu pengarang tak sebut, tapi saya suka untuk sebutkan sebab perkara ini perkara yang kadang-kadang kita pun hadapi dia. Bila waktu kita dikira berjamaah dengan imam. Contoh, imam duduk tahiyat akhir, kita terlambat sakit perut kan, contoh kita pun masuk masjid, kita baru nak angkat takbir, imam pun bagi salam. Kita dikira berjamaah ataupun kita kena semayang balik? Okey, dalam mazhab Asy-Syafi'i ada dua pandangan. Yang pertama, pendapat daripada Imam Ramli. Beliau mengatakan apa? Imam Ramli mengatakan bila imam start bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalam, bila imam sebut je Assalam, maka pada ketika itu dah tak boleh dah dikira jemaah. Maksud dia apa? Kita angkat takbir, imam pun bagi salam, start bagi salam. Menurut Imam Ramli, maka solat dia tidak dikira sebagai solat berjemaah. Dia kena solat secara sendiri. Namun begitu, ada pandangan daripada Ibnu Hajar yang kata apa? Selagi mana selagi mana imam tak habis bagi salam, maka dia masih dapat pahala jemaah. Selagi imam tak bagi habis salam yang pertama, Assalamu, imam pula bagi salam panjang kan, Assalamualaikum, lama, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, maka menurut Ibnu Hajar, salat jemaah dia sah, dia dikira salat berjemaah. Ini dua pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ustaz nak ambil mana? Terpulang mana-mana pun pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun tak sampai duduk kan, ada orang yang dia nak qajar punya pasal kan, dia lari-lari dah kat, tapi dia terus duduk. Sebab apa duduk? Sebab nak duduk tamak ninah dengan imam, duduk tahiyat akhir. Tak, ini bukan masbuk, bukan muafiq, dia tak faham. Beza muafiq, masbuk dengan orang yang nak mendapatkan jemaah ketika tahiyat akhir imam. Ketika imam tahiyat akhir itu tak wajib untuk kita duduk dalam kadar subhanallah bersama dengan imam, tak. Dia bukan macam masbuk kan. Masbuk tu apa? Masbuk tu adalah orang yang tak sempat membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Dia datang lambat, imam dah baca Al-Fatihah, nak rukuk dah, dia pun datang. Pada ketika itu dia buat apa? Dia kena terus rukuk kan. Jadi rukuk itu syarat dia apa? Untuk dia dapat jemaah dengan imam, dia kena untuk syarat dia dapat rakaat tersebut, dia kena rukuk sama dengan imam dalam kadar subhanallah. Itu masbuk. Tak boleh imam rukuk, imam dah rukuk, kemudian imam bangun, dia pun rukuk dengan imam. Dia nak rukuk, nak dapatkan rakaat. Boleh tak? Maksud dia apa? Dia tak sempat rukuk bersama dengan imam, tapi dia apa kita panggil ni tuan-tuan? Selisih dengan imam. Imam bangun, dia pun dah rukuk, maka pada ketika itu dapat tak rakaat? Dia tak dapat rakaat dalam mazhab Syafi'i.
Sebab masbuk itu syarat dia apa? Dia kena rukuk sama dengan imam dalam kadar subhanallah. Kalau kurang daripada tu maka dia tak dikira rakaat. Maka lepas tu dia kena tambah. Ini ramai yang tak tahu pun perkara ni. Kadang-kadang kita tengok dia semayang, dia datang lambat. Imam dah bangun, dia pun rukuk, dia pun bangun. Tapi bila habis semayang jemaah, dia pun bagi salam sama dengan kita. Kita pun boleh, kau ni masbuk ke muafiq? Padahal dia datang lambat. Sebab apa? Sebab tak faham. Okey, itu berkenaan dengan masbuk. Masbuk, ya, kena dapat rukuk bersama dengan imam dalam keadaan subhanallah. Adapun dalam ketika imam berada di tahiyat akhir, itu bukan syarat dia kita dapat duduk sama dengan imam dalam keadaan subhanallah. Tak. Itu cukup sekadar dengan kita angkat takbir dan imam belum bagi salam. Maka pada ketika itu kita dapat jemaah. Okey, jelas ya? Boleh tak tuan-tuan? Oh tak, maksud dia kalau imam belum bagi salam, lama lagi imam nak bagi salam, duduklah dengan imam. Duduklah, ambil rakaat tersebut. Cuma kita cerita sekarang tentang adakah dia dapat jemaah ataupun tidak. Okey? Kalau dia datang, imam baru start baca tahiyat, maka pada ketika itu dia kena duduklah dengan imam. Tak boleh dia tunggu imam bagi salam, tak. Dia kena duduk bersama dengan imam. Cuma kalau imam dah nak bagi salam, itu je isu dia, sama ada dia dapat jemaah ataupun tidak. Okey, menurut pandangan Imam Ramli, kalau imam dah start bagi salam, assalam, kita baru nak angkat takbir, maka tak dapat jemaah. Kita dikira semayang bersendirian. Tapi mengikut pandangan Ibn Hajar, kita dikira jemaah selagi mana imam belum habis bagi salam pertama. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya jemaah pun tak habis ni tuan-tuan. Kita baca sikit lagi tuan-tuan ya. Yang pertama, bincangan ni tuan-tuan, orang belajar tuan-tuan. 4 tahun, 5 tahun baru habis tuan-tuan satu kitabnya. Kita belajar satu malam. Jadi tuan-tuan, tapi tuan-tuan saya yakin tuan-tuan anda setakat benda macam ni boleh faham kan? Boleh ya? Kalau tak faham tuan-tuan tanya, jangan tuan-tuan sonyap ya. Tuan-tuan pun tahu ya, tapi tak tahu ya. Alah tak lah tak pernah mau saya cerita dah. Tuan-tuan tanya, biar kita sama-sama faham. Kalau saya salah, tuan-tuan betulkan. Okey. Syarat salat berjamaah. Yang pertama, syarat salat berjamaah, kedudukannya tidak berada di hadapan kedudukan imam. Saya laju sikit ya. Okey, imam dengan makmum, itu syarat dia tak boleh lebih makmum daripada imam. Dia marah dengan imam, dia pun sembahyang sebelah imam. Boleh tak? Ni imam, dia sembahyang sebelah imam. Okey, kalau dia sembahyang sebelah imam, sebaris dengan imam, maka hukum dia adalah haram, tapi sembahyang dia sah. Makruh lah. Sah, makruh, bukan haram, makruh. Dia sembahyang sebaris dengan imam. Tapi kalau dia handar ke depan, imam belakang, maka pada ketika itu solat dia batal. Situasi ni mungkin kita tak nampak. Ustaz, mana ada makmum nak ke depan daripada imam? Semua orang takut nak ke depan. Tapi kita akan nampak bila masjid tu 2 tingkat. Macam dulu saya di sekolah, masjid tu 2 tingkat. Atas, makmum tak tahu di mana kedudukan imam. Bila kita tengok atas, muslimat, dia dah semayang depan daripada imam. Maka pada ketika itu apa jadi semayang? Tak sah. Sebab syarat jemaah dia kata apa? Tak boleh makmum mendahului imam dalam kedudukan. Okey, jadi apakah jarak yang paling ideal bagi imam dengan makmum? Jarak dia adalah tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Saya tak cerita zaman Covid ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi praktikal lah kejap lagi kan, ustaz ajar macam ni tak boleh jauh ni. Ini zaman kalau bukan Covid. Covid lain cerita Okey. Kadar yang paling tepat adalah jarak 3 hasta kita dari imam. Itu kadar dia yang paling tepat.
jarak di antara makmum dengan imam. Kalau nak dekat lagi boleh tak? Boleh. Cuma tak boleh lebih jauh daripada 3 hasta. Tuan imam dia senyap jauh lebih daripada 3 hasta, maka dia tak dapat pahala solat berjemaah. Syarat dia mesti jarak tidak kurang daripada 3 hasta. Kalau dekat lagi pada imam boleh, cuma jangan sampai sebaris dengan imam. Okey. Yang kedua, kesian tu mengalih-ngalih ha. Okey, nombor 2, tidak mendahului takbiratul imam, bahkan mengangkat takbiratul ihram bersama-sama imam juga membatalkan solat. Okey. Ini pun perkara yang orang ramai tak faham. Tak boleh angkat takbir sama dengan imam dalam takbiratul ihram. Kalau angkat takbiratul ihram sama dengan imam, maka sembahyang dia batal. Imam belum habis angkat takbir, Allah, dia pun dah mula angkat takbir, Allahu akbar. Boleh tak? Tak boleh. Batal solat dia. Tapi dalam takbiratul ihram ya tuan-tuan, bukan dalam takbir yang lain. Ini perbincangan hanya dalam takbiratul ihram, takbir yang pertama kita nak sembahyang. Jadi bila imam angkat takbir, makmum kena tunggu imam habis bagi takbir, Allahu akbar, imam bar je baru mula angkat takbir, Allahu akbar. Bukan imam belum habis bagi takbir, Allah, imam pula mendayu-dayu kan, Allah lama, dia pun geram dengan imam, lama bona dia pun takbir dululah. Tak boleh seiring dengan imam. Sebab apa? Dia akan membatalkan solat. Okey. Makruh mengerjakan setiap perbuatan dalam solat dalam masa yang sama imam kerjakan kecuali ketika membaca amin selepas surah Al-Fatihah. Jadi tadi dalam takbiratul ihram, hukum dia haram, batal kalau imam belum habis angkat takbir, kita dah start angkat takbir. Takbiratul ihram. Adapun untuk rukun-rukun yang lain, maka kalaulah kita sama dengan imam, hukum dia makruh. Ini pun biasa tuan-tuan. Saya sembahyang, saya jadi imam. Kita bila jadi imam tuan-tuan, bila kita rukuk nampaklah orang belakang. Walaupun kita tak pandang, tapi perasanlah orang belakang. Bila saya jadi imam, makmum saya tak tahulah saya lama ke ataupun dia nak cepat, dia akan rukuk sama-sama dengan saya. Serentak pula sama dengan saya. Apa hukum dia? Dia tak adalah batal, tapi hukum dia adalah makruh. Sebab apa? Nabi SAW sebut, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Nabi sebut imam tu dijadikan untuk diikuti, bukan kita sama-sama dengan imam. Jadi yang betul dia macam mana? Saya bukan tak nak duduk sini tuan-tuan, kursi ni bising, jadi saya suka berdiri lagi. Okey. Cara yang betul dia macam mana? Imam dah rukuk dalam keadaan yang tetap, baru kita mula rukuk. Ataupun ustaz, saya sembahyang belakang ada tirai pula ustaz, mana nak nampak imam rukuk? Imam habis bagi takbir, Allahu akbar. Bila kita dengar imam habis bagi takbir, baru kita angkat takbir untuk rukuk. Dan begitulah dengan rukun-rukun yang lain. Jangan imam bagi angkat takbir, Allahu akbar, kita pun dah rukuk. Makruh hukum dia. Nanti kita akan tengok pula kalau lebih sehingga boleh membatalkan sembahyang. Okey. Haram mendahului imam sebanyak satu rukun fi'li. Ni kita sebut tadi, hukum dia haram. Kalau sama-sama rukuk, imam rukuk, dia pun rukuk, itu makruh. Tapi kalau dia lah dulu rukuk pada imam, imam belum rukuk, dia dah rukuk, hukum dia adalah haram. Kan? Dia lah dulu pada imam. Ini biasanya mungkin jemaah yang depan tak berlaku, tapi jemaah yang belakang kadang-kadang mereka tak perasan. Kan dia tak tahu imam dah rukuk ke belum, jadi dia pun sama-sama rukuk. Jadi kalaulah seseorang itu rukuk lebih awal daripada imam, maka hukum dia haram. Dan dia hilang pahala pahala jemaah. Dia tak dapat pahala jemaah. Okey. Dan solat akan terbatal jika mendahuluinya sebanyak 2 rukun fi'li. Okey. Kalau satu rukun fi'li, hukum dia haram, hilang pahala jemaah. Tapi kalau dia mendahului imam dengan 2 rukun fi'li, maka pada ketika itu batal salat dia. Okey.
Boleh ya? Maksud dia apa? Imam belum rukuk, dia dah sujud, kan? Maka pada ketika itu batal sembahyang dia. Sebab apa? Dia dah lebih 2 rukun daripada imam. Begitu juga hukumnya jika tertinggal daripada imam sebanyak 2 rukun fi'li. Oh, tadi tu mendahului. Yang sekarang dia tertinggal imam, dah lebih 2 rukun fi'li, dia belum lagi. Maka pada ketika itu juga salat dia terbatal. Maksud dia apa? Dia sembahyang, imam dah rukuk dan dah sujud 2 rukun, dia masih belum turun untuk rukuk. Maka pada ketika itu kalau tak ada keuzuran, maka salat dia batal. Jadi rukun fi'li itu bukan rukun biasa tu tuan-tuan. Rukun fi'li ni, yang dahulu 2 rukun fi'li ni, rukun fi'li yang panjang. Rukun ada 2 rukun. Rukun pendek, rukun panjang. Rukun panjang apa dia? Rukun panjang ni rukuk dengan sujud. 2 tu je nama dia rukun panjang. Rukun pendek apa? Selain daripada tu, iktidal, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, itu semua rukun yang pendek. Rukun yang panjang apa dia? Rukuk dan sujud. Jadi kalau makmum dahului imam dengan 2 rukun yang panjang, imam belum rukuk, dia dah sujud, maka batal salat dia. Begitu juga dengan imam dah sujud, dia belum rukuk, maka pada ketika itu pun batal salat dia. Tapi ini jika tidak ada keuzuran. Dia sengaja, dia kata, "Mam, tak apa, jalan dulu mam, jalan dulu, saya follow belakang." Dia kata, "Imam biar sujud dulu, kan saya sujudlah." Maka pada ketika itu kalau sengaja, maka batal salat dia kalau lebih daripada 2 rukun. Okey, kita tengok seterusnya. Mendahului dan tertinggal sebanyak 2 rukun ini membatalkan solat jika berlaku tanpa apa-apa keuzuran. Saya sebut tadi, dia sengaja, bukan ada keuzuran. Keuzuran ni apa maksud dia? Maksud dia, sama ada dia jahil, dia tak tahu yang lebih 2 rukun fi'li itu boleh batalkan sembahyang, maka pada ketika itu tak batal solat dia. Ataupun dia lupa untuk rukuk dan sujud. Contoh dia tengah sembahyang, tak apa bondo dia fikir kan, masalah apa dia fikir, imam dah sujud, dia tak sujud-sujud, maka pada ketika itu dia dimaafkan. Okey, maksudnya solat dia tidak batal, dia dikira uzur. Tapi ada had dia, kita tengok. Ada imam dengan sebab ada keuzuran tadi, yang kita kata ada keuzuran jahil, ataupun dia lupa, ataupun dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca macam tu, dia baca memang lambat, kan? Itu pun dikira sebagai keuzuran. Okey, kalau orang ada keuzuran ni, kalau lebih daripada 2 rukun besar, dia belum batal. Tapi dia batal bila tertinggal daripada imam dengan sebab ada keuzuran juga, terbatal sekiranya tertinggal lebih 3 rukun panjang. Okey, 3 rukun panjang lebih untuk orang yang uzur. Yang first tadi, yang 2 rukun tadi, dia tak ada apa-apa uzur, sengaja dia saja nak lambat rukuk sujud dengan imam. Tapi kalau ada keuzuran, jahil, lupa ataupun bacaan yang lambat, maka pada ketika itu dia tak batal selagi mana dia tidak mendahului imam 3 rukun besar ataupun lambat daripada imam 3 rukun besar. Maksud dia apa? Imam dah sujud kedua, dah nak bangun, dia masih sibuk baca Al-Fatihah lagi. Dia masih Ar-Rahmanir-Rahim, dia masih nak jaga makhraj tu. Imam dah naik untuk rakaat yang seterusnya, dah bangun pada sujud yang kedua, maka pada ketika itu batal, walaupun dia ada keuzuran bacaan yang lambat. Okey, boleh ya? Dah 10.30 tuan-tuan. Boleh lagi tak tuan-tuan? Boleh ya? Boleh pun perlahan mudahan. Mengetahui, kita laju sikit. Mengetahui perbuatan imam. Dia panjang lagi cerita ni tuan-tuan. Okey. Mengetahui perbuatan imam, itu syarat yang ketiga. Dia kena tahu pergerakan imam. Tak boleh dia agak-agak imam tengah rukuk ni agak ni.
Tak boleh. Sebab tu dalam masjid biasanya kita ada tirai yang jarang, kan? Untuk apa? Untuk nampak pergerakan imam. Dulu saya rasa benda tu tak ada, tapi akhir-akhir ni alhamdulillah kebanyakan surau, kebanyakan masjid biasanya dah dia jarangkan supaya makmum perempuan boleh nampak pergerakan imam. Kalau tak, dulu makmum duduk menekuk, agak-agak rukuk ke sujud. Dah bangun ke belum ni? Sampai suatu ketika tuan-tuan, imam dah naik rakaat yang kedua, makmum masih pada rakaat yang pertama. Sebab apa? Dia tak nampak pergerakan imam. Jadi syarat jemaah itu dia mestilah nampak pergerakan imam, sama ada dengar suara ataupun dengar suara imam, ataupun dia dengar suara orang yang sampaikan suara. Contoh dia apa? Mubaligh kita panggil. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, dan orang yang belakang jemaah akan sebut Allahu Akbar. Dia sampaikan takbir imam. Maksud dia apa? Contohlah imam mic rosak, kan? Suara imam perlahan. Jadi kalau suara imam, makmum tak akan dengar. Orang yang belakang kena ambil tugas apa dia? Suara dia kuat, jadi dia kena jadi orang yang menyampaikan suara kepada jemaah belakang yang tak dengar. Suara dia kuat, jadi bila imam angkat takbir, Allahu Akbar, jadi makmum belakang pun kena sebut Allahu Akbar dengan kuat. Itu yang berlaku di Makkah, kan? Kan ada dua azan. Dua takbir, mula-mula imam kemudian makmum. Okey. Ataupun tengok daripada TV, ada TV untuk belah perempuan, maka itu pun dikira sah jemaah dia. Okey, yang keempat, makmum dan imam mestilah berhimpun dalam masjid atau keduanya berada dalam jarak tidak lebih daripada 300 hasta. Okey, ini pun penting tuan-tuan. Syarat jemaah itu apa dia? Dia mestilah berhimpun dalam satu masjid. Okey. Kalau tak berhimpun dalam satu masjid, contoh dia apa? Sembahyang Jumaat, masjid penuh, kena sembahyang kat luar, contoh dia. Boleh, tapi dengan syarat apa dia? Tidak lebih daripada 300 hasta. 300 hasta ni apa? Daripada jarak makmum yang paling belakang. Jarak makmum daripada belakang dengan makmum yang belakang luar masjid ni, jarak dia mestilah tidak lebih daripada 300 hasta. Lebih kurang 150 meter. 300 hasta. Okey? Lebih ke jarak 150? Okey. Dalam mazhab lain itu ada pendapat yang lain. Saya di Morocco, jemaah, itu panjang cerita tu. Okey, saya ringkaskan dia. Jemaah sembahyang, imam dekat depan, dia ambil saf yang paling belakang. Dia sorang-sorang kat belakang. Kita pun boleh pula kalau duduklah depan. Dia tak nak, dia nak sembahyang kat belakang juga. Lebih daripada 300 hasta. Menurut pendapat sebahagian ulama, ia tidak batal dalam mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i batal. Bahkan kalau orang yang dia duduk saf belakang, walaupun dalam satu masjid, tadi kita kata kalau luar masjid. Kalau dalam satu masjid, jarak dia imam kat depan, dia sembahyang kat belakang. Dia malas nak ke depan. Payahlah jauh rasa masjid besar mana, dia kata. Saya sembahyang sini jelah. Maka pada ketika itu solat dia sah, cuma dia tidak ada pahala solat jemaah. Dia kira semacam sembahyang sendiri. Okey. Jadi jarak dia mestilah tidak lebih daripada 300 hasta. Macam tu juga kalau kita sembahyang Jumaat lebih daripada jalan. Ni ada jalan raya. Masjid dah penuh dah. Jemaah kena berada belakang seberang jalan raya. Boleh tak? Boleh, dengan syarat tidak lebih daripada 300 hasta. Di Malaysia saya rasa tak berlaku, tapi di Morocco, di Mesir itu memang sering berlaku. Kami biasa jalan tepi jalan. Kami bawa sejadah tu, memang setiap kali Jumaat memang kena bawa sejadah. Kalau tak, sembahyang atas start. Itu perkara biasa sebab jemaah yang terlalu ramai. Okey. Tidak ada antara imam dan makmum penghalang yang boleh menegah makmum berjalan terus kepada imam. Ini yang ramai orang tak tahu, bahawa makmum dengan imam tak boleh ada penghalang. Apa maksud penghalang? Di masjid, kita antara lelaki dengan perempuan ada tirai, betul? Tirai itu penghalang tak
antara makmum dengan imam? Penghalang. Jadi apa keadaan solat wanita pada ketika itu? Tak sah. Jadi kena buat apa? Kena buka sikit tirai, bagi ada jalan yang boleh sampai kepada imam. Dia bukan kita nak pergi, perempuan nak pergi jalan pergi imam, tak. Dia seolah-olah perumpamaan yang ulama mazhab Syafi'i tetapkan. Syarat sah jemaah tu apa dia? Makmum kalau dia berjalan kepada imam, dia boleh sampai tanpa ada sebarang halangan. Itu syarat dia. Okey. Tapi berbeza keadaan kalau dalam masjid dan luar masjid. Kalau dalam masjid boleh sah kalau pintu kat belakang buka. Ustaz, saya tak nak buka tirai lah, segan. Saya buka pintu belakang. Kalau pintu belakang saya keluar, boleh sampai kepada. Kalau pintu belakang saya buka, boleh sampai kepada imam. Sah tak solat saya? Sah. Contoh saya gambarkan ya. Kita sembahyang jemaah dalam ni. Imam ada dekat tengah-tengah. Okey, kat depan, dekat dataran ni, imam sembahyang kat depan sana. Kita sembahyang kat dalam ni. Saya sembahyang kat depan ni. Tak ada laluan untuk saya kepada imam. Sah tak sembahyang saya? Tak sah. Jadi apa yang saya kena buat? Saya kena buka pintu. Biarkan dia terbuka. Walaupun saya sembahyang ke depan, walaupun daripada sudut pemikiran dia apa? Saya kalau nak pergi ke imam, saya kena pusing jalan membelakangi kiblat. Tak apa. Masih sah. Okey. Walaupun pintu tu tertutup time tengah semayang. Ustaz, saya dah buka dah. Tengah semayang angin tiup, pup, tutup. Apa jadi semayang saya? Sah. Dengan syarat kita dah buka pintu tu, tapi dia tertutup sendiri, maka itu sah. Okey. Itu dalam masjid. Maksudnya boleh kita sah kalau kita buka pintu belakang. Tapi kalau luar bangunan masjid, semayang dekat contoh rumah sebelah sana, luar kawasan bangunan masjid. Jadi pada ketika itu tak boleh pintu tu berada belakang daripada makmum. Maksud dia apa? Pintu tu mestilah makmum boleh keluar sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Macam tadi kan saya kena pusing membelakangi kiblat pergi kepada imam. Ini cuma gambaran tuan-tuan, bukan kita nak pergi kepada imam, tapi gambaran untuk menentukan sahnya jemaah. Okey. Kalau dalam masjid sah, walaupun saya kena berpusing, kena jalan pergi pintu, pergi jumpa imam. Tapi kalau luar bangunan masjid tak sah. Kalau saya kena belakang pusing membututi kiblat untuk pergi ke imam, tak sah. Tapi kalau contoh kiblat dekat sana, saya semayang dekat rumah, ini rumah, dan pintu saya kat depan sana. Kalau saya nak pergi kepada imam, saya tak perlu untuk membelakangi kiblat. Saya boleh terus jalan pergi kepada imam, maka sah solat saya. Itu kalau luar bangunan masjid. Kalau dalam bangunan masjid tak ada masalah, walaupun kita terpaksa membelakangi kiblat. Macam kes perempuan lah, wanita kan, nak semayang. Ustaz, saya tak nak buka tirai, tapi saya buka pintu sebelah sana, dan saya berjalan, saya boleh sampai kepada imam, maka sah. Ini yang berlaku dalam semayang jemaah Jumaat hari ini. Semayang Jumaat hari ini, bila lebih daripada kuota, masjid akan buat apa? Tutup pagar. Jemaah yang lambat dia akan buat apa? Semayang kat luar. Sah tak semayang dia? Tak sah. Kenapa? Sebab ada penghalang, pintu pagar ditutup, menghalang untuk makmum sampai kepada imam. Maka tak sah. Sebab tu kita tak salah semayang luar masjid, tak salah semayang luar masjid, tapi kena ada ilmu. Apa yang nak kena buat? Pihak masjid kena peka, kena buka gate sikit. Tak apa, sikit pun tak apa, supaya boleh laluan untuk makmum sampai kepada imam. Barulah sah solat orang yang berada di luar pagar. Okey, boleh ya? Perkara ni ramai yang tak beri perhatian, mereka abaikan, sedangkan ia berkaitan dengan syarat sah jemaah. Okey. Itulah masalah dia. Kena buka untuk jemaah yang perempuan. Maksudnya kalau aircon, pintu tak boleh buka, so tirai kena buka, walaupun sedikit. Dia tak cukup dengan kain lutsina. Ya, nampak itu satu syarat, tapi syarat yang kedua itu mestilah dia boleh berjalan kepada imam tanpa ada sebarang halangan. Okey.
Janganlah berkorut tu. Ni bukan masalah besar ni tuan-tuan. Dia cuma kena ada ilmu, kan? Kena tahu. Kalau kita tak tahu, akhirnya kita semayang lama-lama pun semayang kita tidak sah. Okey. Dan tuan-tuan yang hadir malam ni, tuan-tuanlah kena bagi tahu, pergi masjid, kan, tengok-tengok saudara, ajar kepada anak-anak, kepada saudara kita yang tak pernah tahu berkenaan hukum. Okey. Penghalang. Okey, selesai ya bab penghalang. Tertib yang keenam, tertib solat imam dan makmum mesti sama. Tak boleh makmum rukuk, makmum okey, maaf saya. Maksud nombor 6 ini, tertib solat imam dan makmum mesti sama. Apa dia? Maksud dia, makmum semayang zuhur, imam semayang jenazah. Boleh tak? Tak boleh. Tertib tak sama. Semayang jenazah ada rukuk tak? Tak ada. Semayang zuhur ada rukuk tak? Ada. Itu maksud dia tertib tak sama, maka solat dia tidak sah. Jadi nak semayang, mestilah tertib yang sama. Okey, contoh yang kedua, imam semayang asar, makmum semayang zuhur. Sah tak? Sah. Sebab apa? Tertib sama. Betul tak? Rukuk sama, sujud sama. Tadi berbeza kalau semayang jenazah. Semayang jenazah tak ada sujud, tak ada rukuk. Jadi tertib dia berbeza. Okey, faham? Walaupun sembahyang itu berbeza rakaat dia. Contoh, kita qada solat. Imam sembahyang maghrib, kita qada sembahyang asar. Tadi asar tak sembahyang. Boleh tak? Boleh. Sah. Walaupun imam 3 rakaat, kita 4 rakaat. Apa yang kita kena buat? Imam dah bagi salam, kita naik tambah lagi 1 rakaat. Sah salat dia. Cuma berkaitan dengan terbalik pula. Kalau sembahyang maghrib tapi imam sembahyang isyak, kita qada sembahyang maghrib. Kan kurang rakaat dia. Imam 4 rakaat, kita 3 rakaat. Kita dah habis 3. Takkan kita nak jadikan maghrib 4 rakaat? Jadi itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang paling kuat, tak boleh. Tak boleh kita gabungkan rakaat yang rendah dengan rakaat yang tinggi. Jadi makmum mesti rakaat dia lebih daripada rakaat imam, barulah dia boleh sembahyang dalam 2 waktu yang berbeza. Boleh tuan-tuan ya? Okey. Nombor 7. Makmum tidak menyalahi imam pada perbuatan sunat yang nampak buruk perbezaan padanya. Okey, ini pun simple tuan-tuan. Makmum tak boleh beza dengan imam. Maksud dia apa? Imam sujud tilawah, makmum tak nak sembahyang hari Khamis. Imam baca surah sejadah. Imam pun sujud sejadah, makmum tak nak. Kau sujud seorang imam dan tak nak sujud. Boleh tak? Tak boleh. Batal solat dia. Imam sujud sejadah, kena sujud sejadah. Imam sujud sahwi, kena sujud sahwi. Kalau dia tak sujud dengan imam, maka batal sembahyang dia. Tapi berbeza dengan kunut. Kunut, kalau imam kunut, dia tak nak kunut. Contohlah kan, dia terikut pergi kat Madinah, ikut mazhab Hambali, tak nak kunut. Kan? Balik tak nak kunut. Imam baca kunut, bacalah kunut, saya tak nak baca kunut, dia kata. Boleh tak? Boleh. Sah solat dia. Okey? Solat dia sah. Cuma kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena sujud sahwi. Sebab apa? Dia tertinggal rukun sunat ab'ad. Kunut dalam mazhab Syafi'i sunat ab'ad. Kalau tinggal kena sujud sahwi. Jadi kalau dia tak nak baca kunut, solat dia sah, tapi dia kena sujud sahwi. Dia bukan percanggahan dengan imam dengan percanggahan yang nampak buruk. Kan dia kata sunat yang nampak buruk. Kunut dia tak perbezaan dengan imam yang bukan nampak buruk. Yang nampak buruk ni apa? Imam sujud sahwi, dia tak nak sujud sahwi. Imam sujud sejadah, dia tak nak sujud sejadah. Itu makna dia perbezaan yang buruk sehingga boleh membatalkan solat. Yang terakhir tuan-tuan, nombor 8, makmum mesti berniat menjadi makmum ketika takbiratul ihram pada solat Jumaat. Ini pun saya yakin ramai yang tak tahu. Makmum kena niat sebagai makmum dalam solat Jumaat. Kalau dia tidak niat sebagai makmum, solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab solat Jumaat itu wajib dilakukan secara berjamaah. Okey, boleh ya? Pada solat-solat yang lain, makmum mesti berniat sedemikian sebelum dia mengikut imam, dan waktu menunggu untuk mengikut imam pada perbuatan tersebut lama. Okey, yang terakhir, kalau selain daripada solat Jumaat, kan, kita sembahyang dengan imam, kita terlupa untuk niat sebagai makmum, apa jadi sembahyang kita?
sembahyang kita sah. Dan kita, kalau kita ingat tengah-tengah, kita teruslah niat sebagai makmum. Dan kita dikira berjamaah bila kita mula niat sebagai makmum. Yang awal tadi kita tak dikira berjamaah, tapi lepas tu kita dikira berjamaah. Tapi tak perlu pun kita nak tambah rakaat ke sebagainya, tak. Cuma pahala dia dikira bila kita mula niat sebagai makmum. Adapun imam, kalau dia niat ke tak niat ke, itu tak jadi masalah. Sebab tu bila kita sembahyang, kita datang lambat, ada orang tengah seorang-seorang tengah sembahyang, kita nak sembahyang jemaah dengan dia, kita kan nak angkat takbir dengan dia, kita pun angkat takbir, Allahu Akbar. Dia rukuk, kita pun rukuk. Dia sujud, kita pun sujud. Bila habis salam, dia pandang, tak perasan kau sembahyang dengan saya tadi, dia kata. Apa jadi solat jemaah kita? Solat jemaah kita sah, dan kita mendapat pahala jemaah. Sebab imam itu tak wajib niat dia untuk niat sebagai imam. Imam dalam solat Jumaat, dia pun wajib untuk berniat sebagai imam. Kalau tak, solat tidak sah. Ataupun ada pun solat lain, barulah dia tak wajib untuk niat sebagai imam. Okey, saya mohon maaf jika ada tersalah budi bicara, terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم